Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afrizal. Hari ini saya nak buat satu filem review untuk dianalisa berdasarkan akhlak dalam sains dan teknologi. Filem yang dipilih bertajuk Interstellar. Interstellar ni filem arahan Christopher Nolan yang dikeluarkan pada tahun 2014. Bagi yang belum dan tak pernah lagi tengok cerita ni mengisahkan sekumpulan ahli NASA yang berusaha untuk menyelamatkan nasib manusia yang diambang kepupusan. Pada tahun itu, sekitar tahun 2070, bumi tidak lagi mampu diduduki oleh manusia kerana perubahan cuaca dan iklim yang menyebabkan manusia mengalami kekurangan makanan dan oksigen. So, makin lama manusia makin diambang kepupusan dan sekumpulan ahli NASA ni berusahalah untuk menyelamatkan nasib manusia pada waktu itu. Misi ini diketuai oleh seorang bekas pilot NASA yang bernama Cooper. Cooper dan ahli kumpulan dia akan membawa misi A, iaitu untuk mencari black hole dan menghantar kuantum data black hole itu ke bumi. Kuantum data itu akan digunakan oleh ahli-ahli NASA di bumi untuk menyelamatkan manusia. Kalau misi A tak berjaya, macam mana? Ada backup plan, iaitu misi B. Diorang dikehendaki untuk mencari planet baru untuk memulakan proses repopulate manusia menggunakan fertilized egg yang diorang bawa. So, sepanjang misi ni banyaklah dugaan yang Cooper telah tubuhi. Antaranya ialah dia telah kehilangan dua ahli kumpulan dia, iaitu Doyle dan Romilly. Masa dia pergi dekat satu buah planet ni, dia terjumpa seorang ahli NASA yang telah lama tidur dalam hypersleep pod. Nama ahli NASA tu ialah Dr. Mann. Dr. Mann ni kumpulan pertama yang dihantar oleh NASA untuk menjayakan misi ni. Malangnya mereka gagal. Dr. Mann ni dia penipu. Dia kata planet itu boleh diduduki oleh manusia. Tapi sebenarnya tak boleh. So, akhirnya kantoi dan Dr. Mann ni dia curi kapal Cooper dan cubalah melarikan diri. Namun dia gagal dan terkorban. Tinggallah Cooper dengan Dr. Brand je. Diorang cuma ada lagi satu saja cara untuk menyelamatkan manusia, itu diorang kena pergi ke planet yang ketiga untuk memulakan proses repopulate manusia. Tapi Cooper ni pula, dia tak nak pergi ke planet yang ketiga. Dia berniat untuk masuk ke dalam black hole dengan harapan dia dapat transfer quantum data itu ke bumi, walaupun dia tak tahu apa nasib dia nanti dalam black hole tu. So, tinggallah Dr. Brand seorang je yang akan pergi ke planet ketiga dan untuk memulakan proses repopulate manusia dekat planet tu. So, masa dalam black hole ni, Cooper tiba-tiba tersedar dekat satu tempat. Nama tempat ni ialah Tesseract. Tesseract ni ruang 4 dimensi. So, masa dalam Tesseract tu, Cooper boleh akses ruang dan masa anaknya. So, dengan menggunakan ruang 4 dimensi ni, Cooper telah menghantar quantum data kepada anaknya. Nama anak dia ialah Murph. So, Murph ni gunakan quantum data yang diberikan oleh ayahnya untuk selamatkan penduduk bumi. So, pada akhirnya manusia dapat diselamatkan dan dipindahkan ke Cooper Station yang telah dibina di planet Zuhal. So, akhirnya diorang dah selamat dan tak duduk lagi dekat bumi. So, apa yang kita boleh dapat dari cerita ni? Yang pertama ialah kita boleh analisa daripada nilai akhlak kepada Tuhan, yang mana kita boleh lihat sekumpulan ahli NASA ni cuba untuk melawan kuasa dan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Islam, kita dituntut untuk menerima segala apa yang terjadi dengan hati yang terbuka kerana setiap yang berlaku itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ahli NASA ni dia tak boleh nak terima kenyataan yang bumi diambang kiamat dan dia cuba untuk melawan kuasa Tuhan dengan cuba berpindah ke planet baru. Ada satu scene ni Cooper dalam ruang 4 dimensi dan dia kata ruang 4 dimensi itu dicipta oleh manusia. So, perkara ni memang tak masuk akal kerana sekecil-kecil perkara pun manusia tak boleh nak cipta. Ini lagi kan ruang 4 dimensi yang kompleks tu. So, dari sini kita boleh nampaklah bagaimana ahli NASA ni menyalahi nilai akhlak kepada Tuhan kerana diorang anggap semua yang berlaku itu merupakan pertolongan daripada manusia dan bukan pertolongan daripada Tuhan. So, benda ni kalau dalam Islam memang salah kerana dalam Islam pertolongan yang paling utama itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah nilai akhlak kepada diri. So, dalam cerita ni, Cooper merupakan seorang engineer dan bekas ahli NASA. So, dia memang berpengetahuan tinggi dalam bab sains dan teknologi. Cooper telah menunjukkan nilai tanggungjawab dan amanah yang mana dia telah gunakan pengetahuan dia untuk selamatkan nasib penduduk bumi. So, dia terpaksa berkorban dan tinggalkan keluarga dia dekat bumi demi menjayakan misi ni, memandangkan dia merupakan antara salah seorang yang berkebolehan dalam menjayakan misi ini. So, sepanjang movie ni kita boleh nampak bagaimana Cooper sangat berusaha dan gigih untuk menyelamatkan nasib manusia di bumi walaupun dia terpaksa berkorban. Walaupun perkara ini nampak bercanggahan dengan Islam, namun kita boleh contohi nilai positif yang telah ditunjukkan oleh Cooper, iaitu nilai tanggungjawab dan amanah. Seterusnya ialah nilai akhlak kepada masyarakat. So, dalam cerita ni kita boleh nampak bagaimana kumpulan NASA ini menunjukkan nilai kerjasama yang tinggi dalam usaha mereka untuk membantu manusia di bumi untuk meneruskan hidup. Seperti yang kita tahu, organisasi NASA ini terdiri daripada golongan bijak pandai. So, mereka telah gunakan ilmu pengetahuan mereka untuk membantu manusia di bumi untuk meneruskan hidup. Mereka telah membina roket dan kapal angkasa lepas dengan bertujuan untuk menjayakan misi dalam usaha untuk membantu manusia.
Mereka gunakan kemahiran sains dan teknologi dan bekerjasama dalam pembinaan roket dan kapal angkasa lepas tersebut. Walaupun pada dasarnya perkara ini nampak bercanggah dengan Islam, namun terdapat nilai-nilai positif yang boleh kita contohi, yang mana kita boleh nampak bagaimana kumpulan NASA ini berusaha keras dan menunjukkan nilai kerjasama yang sangat tinggi dalam kalangan mereka, dan mereka telah gunakan ilmu pengetahuan mereka dalam memajukan bidang sains dan teknologi dalam pembinaan roket dan kapal angkasa lepas yang bertujuan untuk membantu manusia meneruskan hidup. Yang seterusnya ialah nilai akhlak kepada alam semesta. Dalam cerita ini, kehidupan manusia diancam dan berada di ambang kepupusan kerana faktor bumi itu semakin uzur. Perubahan cuaca yang ekstrim telah menyebabkan bumi tidak lagi mampu diduduki oleh manusia. Dalam cerita ni, bumi dilanda ribut pasir yang teruk yang telah membawa penyakit hawar yang telah menyebabkan tanaman dan ternakan mereka tidak menjadi. So, apakah nilai akhlak kepada alam semesta yang ditunjukkan oleh watak-watak dalam cerita ini? Kita boleh lihat bagaimana mereka tidak boleh menerima kenyataan bahawa bumi dan alam semesta ini akan musnah suatu hari nanti, yang mana kita boleh nampak mereka berusaha untuk berpindah ke tempat baharu. Dalam Islam, kita diajar bahawa segala benda di langit dan bumi serta isi-isi alam semesta ini akan musnah suatu hari nanti. Tapi dalam cerita ni, mereka seakan tidak mampu untuk menerima kenyataan itu dan cuba untuk berpindah ke tempat baru. Walaupun berada di tempat baru, itu tidak menjamin bahawa mereka akan kekal selamat selamanya. So, kesimpulannya, dalam cerita ini, isu yang paling utama ialah kehidupan manusia diancam dan berada di ambang kepupusan oleh kerana bumi tidak lagi mampu diduduki oleh manusia oleh kerana faktor perubahan cuaca dan alam semula jadi. Kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, tahu bahawa kita tidak mampu untuk melawan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga tahu bahawa bumi serta isi-isi alam semesta ini akan hancur dan binasa suatu hari nanti. Sebagai hamba Allah yang lemah, kita tidak terdaya untuk melakukan apa-apa untuk melawan takdir itu. Dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih ini, walaupun suatu hari nanti manusia berjaya untuk berpindah ke planet baru, namun perkara itu tidak menghalang kiamat daripada berlaku. Kiamat itu pasti dan akan tiba suatu hari nanti. So, duration movie ni 3 jam. Kalau saya nak cerita semua memang banyak dan tak sempat. So, saya sangat sarankan untuk korang tengok cerita ni sebab dia memang sangat best. Lagi-lagi kepada mereka yang minat cerita sains dan teknologi. Wallahualam, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.